Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, video kali ini saya ingin terangkan secara detail berkenaan dengan practical test 1 yang akan diadakan pada minggu hadapan. Okay, dengan baik-baik. Okay, pada skrin anda ini kita ada rubrik. Rubrik ni adalah pemakahan untuk practical test 1. Okay, kita ada 3 jenis markah, kosong markah, 1 markah untuk incomplete. Okay. 2 markah untuk complete. Okay. Dan kita ada 3 item yang akan dinilai. Pertama, create file, item A. B adalah write code. Dan C adalah execute code. Okay. So, A tambah B tambah C, totalnya adalah 30 markah. Dan markah itu akan dibahagi 2 supaya dapat 15. Jadi, kamu punya amali 1 atau practical amali 1, okay, ada 15%. Okay. Saya akan terangkan satu persatu. Okay. Untuk create file, kita ada satu saja kriteria yang perlu kamu ikut. Okay. Jadi, saya akan refer kepada uh, coding pelajar tahun lepas, sesi lepas. Okay. Okay, macam mana dapat 2 markah. Okay. Semua orang target mesti target 2 markah. Bukan 1 markah, bukan kosong. Okay. Untuk dapat 2 markah, create new source file and save with suitable file name. Okay. Maksudnya ialah, okay, saya nak kamu tulis, okay, saya tak tahu minggu depan sebab saya tak lihat pun dia punya set ke apa, saya tak lihat. Dia bukan saya yang buat. Okay. Kalau sesi lepas, kita ada soalan-soalan set A, set B, set C, set D. Okay. Jadi saya akan bahagikan setiap orang lain-lain set. Okay. Kalau kamu dapat set D, kamu tulis set D di depan, kemudian buat underscore, tulis nama kamu, contoh nama pelajar ini adalah Syaza Akilah. Okay. And then tanda underscore dan letak nama kelas. Okay. Sebentar. Okay. Saya ingat saya tak rekod, saya tengah rekod. Alright. Jadi, kalau tiada set, maknanya semua satu kelas soalan yang sama, kamu hanya letak nama kamu, okay, underscore dan nama kelas. Okay. Jadi, bila kamu nak save, kamu copy balik. Copy balik ni. Copy. Okay, file. Save as. Okay. Kamu tampal dekat file name. Nanti nama kelas dengan nama file name akan sama. Pastikan save as Java. Tekan save. Okay. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okay. Itu untuk dapat 2 markah. Bermaksud yang atas ni punya nama .java dengan nama kelas yang ini mesti sama. Okay. Senang kan untuk dapat 2 markah. Okay. Kita pergi pada item B, write code. Jadi kita mulakan dengan declare correct header. 2 markah. Kat mana tu declare correct header saya nak? Okay. Saya nak yang ni ha. Okay. Saya buat line ya. Nanti kamu tak nampak line. Okay. Saya nak line 6 ni. Line 6 ni. Import Java util scanner. Saya nak kelas ni. Okay, nama kelas. Saya nak public static void main ni. String arguments. Dan saya nak scanner. System in. Ni tak kisahlah kamu nak letak nama AC ke. Nama ABC ke. Nama kura-kura ke. Tak kisah. Okay. Itu header dia. So dari sini sampai sini. Okay, saya nak header dia. So kalau kamu tulis 4 baris tersebut, okay, dapat 2 markah. Okay. Kemudian add appropriate programmer and problem description. Atau dengan kata lain, comment. Okay. Comment ni, inilah. Kamu letak nama, praktikum, number metrik, number, lepas tu yang pelajar ni dibuat border. Okay. Kemudian dia terangkanlah, ini apa dia, import Java ni apa. Okay, this one ni apa ni? Okay, dia terangkan ini adalah import the scanner class. Okay. Lepas tu, ini apa? Okay, this one ni apa? Ini adalah create a new scanner object. Semua ni ada dalam lembaran lab kamu. Okay, dia buat border. Okay, ini bahagian apa ni? Daripada sini ke sini. Okay, ini bahagian variable declaration. Okay, bahagian ni pula ialah input statement. Okay, lepas tu dia bagi juga read in user input. Okay, ini formula, ni bahagian formula. Okay, bahagian formula.
Last sekali bahagian output statement. Okay. End of program. Tak kisahlah kamu letak kat sini ke atau letak kat bawah sini pun tak apa. Jadi saya tunjuk. Okay. Jadi ada komen. Ada komen di situ. So kalau saya lihat komen kamu mencukupi, bagus ya. Bukan biasa-biasa. Okay. Saya bagi 2 markah. Okay. Kemudian declaring meaningful variable. Okay. Declaring meaningful variable, okay, bahagian sini. Okay, saya nak kamu namakan variable yang sesuai dengan masalah soalan kamu. Okay, kalau soalan tu ada cerita pasal red, green, namakanlah red, green, dinamakan text red, original red. Janganlah kamu namakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan soalan. Okay, nanti bila saya nak check, saya tak tahu apa benda nama variable yang kamu gunakan ni. Tak ada kena-mengena nanti. Okay, gunakan nama variable yang bermaksud iaitu sesuai dengan kehendak soalan. Sesuai dengan situasi soalan. Okey, 2 markah. Indentation. Indentation ni oleh kerana practical test 1 ni adalah soalan sequence. Soalan sequence adalah soalan yang straightforward. Okey, dia tak ada if, dia tak ada while. Okey. Jadi tak ada sangatlah untuk indentation. Kecuali bahagian sini nampak. Class, kemudian dia jarakkan sedikit, tulis public static void main, scanner. Kamu buat macam ni lah. Kurang-kurangnya dapat markah indentation. Yang lain-lain ni sebab tak ada if, tak ada while, dia straightforward je. Nampak? Yang ini dia buat sikit indentation lah. Ni pun boleh lah dia buat indentation. Dia buat system.out.print. Contohnya dia kata enter number of red apple. Lepas tu dia masukkan ke dalam sikit. Ni tak payah buat pun tak apa. Tapi dia buat untuk dapatkan markah indentation. Okay. Yang ni tak payah indentation lah. Okay. Yang ni pun tak payah. Okay. Yang output tak payah. Okay. Okay. Dia sudah bagi clue Tapi kalau if dengan while pada ujian praktikal 2, kamu kena buat indentation. Okay. Okay, use appropriate data type. Okay. Gunakan data type yang sesuai. Okay. Maksudnya macam ni. Contoh, ada variable age. Okay. Age adalah umur. Kamu nak gunakan data type apa yang sesuai? Adakah integer atau double? Okay. Adakah umur dalam bentuk perpuluhan? Umur saya 13.5 tahun. Tak sesuai. Jadi umur adalah integer. Okay. Jadi kalau kamu gunakan double bermaksud data type dia tak sesuai tapi dia punya coding boleh compile tapi data type dia tak sesuai. Contoh, tinggi saya 1.71 meter. Tapi kamu declare dia sebagai integer, tak sesuai. Okay, sebab tinggi tadi dalam bentuk perpuluhan. Jadi kamu kena gunakan double. Okay. Jadi saya akan lihat sama ada kamu punya data type tu sesuai. Okay, mungkin double, mungkin integer, mungkin char, okay, mungkin boolean. Okay, lagi satu non-primitive data type yang kamu belajar adalah string. Okay, saya kena tengok 5 tu. Sesuai tak? Okay. Okay, prompt, user input and read input. Prompt, user input and read input. Okay. Ni enter number of red apple. Okay, kamu tahu ini akan keluar dekat skrin hitam. Ni prompt user input. Read input yang ni lah. Dia gunakan next integer. Okay. Prompt user input. Enter number of green apple. Okay. Read input ni next integer. Okay. Okay. Use appropriate operators. Use appropriate expression. Apply appropriate process. Ini saya akan lihat pada bahagian formula. Sesuai tak formula kamu? Okay, tanda darab, tanda bahagi, okay, tambah, tolak. Okay. Soalan kita tak ada modulus sebab kita nak bagi kamu senang sikit. Kalau ada modulus, mampus kamu jawab semua ni. Okay. Kemudian last kali ialah dalam write code adalah display output message. 2 markah. Jika nak dapat 2 markah, okay, kamu kena ikut apa yang kehendak soalan. Saya akan beritahu apa yang dimaksudkan dengan kehendak soalan. Total price for red apple, tulislah output dia. Okay, ambil daripada total rate. Okay, daripada rumus ni, total rate ni. Keluarkan. Pak. Okay. Ikut apa kehendak soalan. Kehendak soalan ni ikut soalan dia.
Soalan dia nak keluarkan apa. Okey, kamu follow sahaja. Okey, itu untuk bahagian B. Okey, kalau semuanya okey, saya bagi 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okey, bahagian C, execute. Okey, the program successfully run without syntax error. Jadi, bila saya dapat program kamu, saya akan compile lah. Kalau tak ada program, tak ada syntax error, tool completed successfully, dapat 2 markah. Okey, syntax error ni apa kelas? Contoh scanner ni patutnya S huruf besar tapi kamu buat S huruf kecil. Okey. Kemudian double ni kamu eja D huruf besar. Okey, ataupun kamu tak letak semicolon. Ataupun kamu tak letak curly bracket. Ataupun kamu tak letak rectangle bracket. Okey, sorry, box bracket. Okay. Ataupun kamu tak letak parenthesis yang ni. Okey. Macam-macam lah boleh jadi. Okey. Macam-macam boleh jadi dekat syntax error. Okey. System.out.print kamu eja salah print PINT ke tak boleh. Okey, kalau tak boleh memang tak boleh compile. Bila tak boleh compile kosong markah. Saya takkan bagi satu, tak ada di antaranya, dua atau kosong saja. Okay, the program successfully run without runtime error. Okay, ini markah percuma lah selalunya. Okay, runtime error ni selalunya ada dekat if dengan while. Okay, if dengan while. Nanti kita bila nak sampai practical test tu saya akan terangkan apa tu runtime error. Tapi yang sekarang ni saya dah terangkan syntax error. Okey, yang ketiga kena pastikan the program successfully run without logic error. Okey, logic error ni apa kelas? Logic error ni dia boleh compile tapi jawapannya salah. Okey, dia boleh compile. Bila saya compile, oh boleh compile tapi rupa-rupanya jawapannya salah. Contoh kesalahannya pada bahagian rumus. Contoh tanda tolak ni dia terbuat tanda tambah. Okey. Walaupun kamu buat tanda tambah sekalipun, dia boleh compile. Nampak macam jadi, tapi bila kita keluarkan output, jawapannya salah. Okey. Begitu juga dalam if while. If while pun ada condition tu yang greater than, less than. Kalau greater than tu kamu jadikan less than, itu logic error. Itu kesilapan logic error. Dia banyak pada unsur simbol-simbol matematik. Okay, logic error pada formula. Okay, boleh compile tapi formula salah. Tanda operator salah. Tanda relational salah. Logical salah. Okay. So, kalau okey semua, rumus yang betul semua, dapat 2 markah. Okay. Organize output. Organize output ni saya nak lihat kamu kena tiru sebiji. Okay. Kena tiru sebiji macam mana yang dikendaki oleh soalan. Apa maksudnya? Contoh sampel output ni. Okay. Ini yang kamu kena keluarkan dekat skrin. Ini yang kena kamu keluarkan dekat skrin. Saya nak kamu tiru sebiji. Kalau ada perkataan ni keluar. Okay. Kalau ada corak ni keluar. Kalau ada, okay, ni ada selang satu baris ni keluar. Kalau kamu tiru sebiji sampel output ni, okay, saya akan bagi kamu 2 markah. Mana tadi? Okay, 2 markah. Kalau kamu tak dapat tiru sebiji, saya bagi 1 markah. Okay, jadi itu tips untuk dapatkan 30 markah. Kemudian saya akan convert jadi 15%. Okay. Okay, macam mana nak jawab soalan? Okay. Untuk dapatkan 15 markah. Right. Kita tengok soalan. Okay, write the program to calculate and display the area of shaded region in the diagram below. Okay, kamu nampak ada rectangle, ada circle. Okay, A ni kamu tahu length, B ni tahu apa panggil width, C ni kita tahu radius. Okay. Sample output ni bermaksud kamu kena tiru apa yang keluar kat sini. Bukan kamu kena tulis 10. 10 ni bukan 10 ni adalah contoh kamu masukkan. Nanti saya akan beritahu macam mana. Okay, sekarang ni kita nak buat program. Okay. Saya buka dokumen baru. Okay. Saya besarkan tulisan supaya semua nampak. Saya buat saiz 24 lah. Okay. Okay, selalunya 4 baris yang pertama. Okay. Saya buat yang ni dulu. Saya tak buat komen dulu. Import.
Java dot util dot scanner huruf besar, jangan lupa. That's why saya kata kena hafal. Okay, class. Okay, class. Let's say saya dapat set A. Set A. Kalau ada set, kalau tak ada set jangan tulis. Okay, tulis nama penuh kamu, Zuhairi Abdul Aziz. Okay, cantumkan je lah. Gunakan bezakan huruf besar saja. Okay, kelas MD1. Okay, kamu buat kali bracket. Okay, ni baris 2. Kamu tahu ada 4 baris kan header. Okay, kemudian public static void main. Okay, string. Okay, box macam ni. Kemudian args, agreements. Okay, sorry. Okay, ada certain buku dia buat box ni dekat sebelah sini pun boleh. Okay, sini pun boleh. Tak ada masalah. Okay, tapi saya dah biasa sini saya dah letak sini. Okay. Kemudian kita buat scanner. Tak payah fikir susah-susah, letak je SC. New scanner. Okay. Sistem, ingat S huruf besar. In. Semicolon. Okay. Okay, ni header. Sekarang saya nak pergi bahagian declarekan variable dia. Variables declaration. Okay, saya tahu saya nak pakai double. Okay, saya nak pakai double untuk apa? Untuk length. Akan nak pakai integer pula kan? Okay, jadi kita kena pakai data type yang sesuai. Saya nak guna width. Okay, saya nak guna apa lagi? Saya nak guna radius. Okay, kemudian dalam formula saya kata ada area of rectangle. Okay, saya buat rect lah. Kita boleh gunakan singkatan area of circle. Okay, cukup. Okay, now saya nak ajar kamu buat constant. Oleh kerana kita ada gunakan circle, kita ada pakai constant pi. Untuk tulis constant, kita buat kat bahagian declaration. Untuk tulis sesuatu constant, kamu tulis perkataan final. Okay. Kemudian tulis data type untuk constant tersebut. 3.142 adalah double. Okay, nombor double. Dan tuliskan nama constant tersebut. Nama constant itu adalah pi semua huruf besar. Nama constant mesti semua huruf besar. Dan apakah nilai constant itu? Adalah 3.142. Okay, nanti saya akan beritahu macam mana nak gunakan constant. Okay, now variable declaration sudah. So, saya nak pergi kepada input statement. Input statement. Okay. Okay, kita lihat dulu. Kita lihat dulu mana saya punya mouse. Okay. Kita nampak ada perkataan ni keluar. Program to calculate the area of shaded region. So, kita kena buatlah. System.out.println. Okay, saya ambil println ya. System ke tadi, saya pernah lupa dah. Program to calculate the area of shaded region. Program to calculate the area of shaded region. Program to calculate the area of shaded region. Okay. Okay. And then selepas itu kita lihat ada corak-corak. Okay, corak-corak ni ada. Kamu kena cari kat keyboard. Okay. Jadi system.out.println. Kita nak buat corak-corak. Okay. Kita buat corak-corak ni. Kamu cari dalam keyboard sekejap. Ni dia. Ujung sekali. Okay.
Semicolon. Jangan lupa. And then, apa dia? And then, enter A, enter B, enter C. Yang 10 ni janganlah bukan buat. Ini enter. So, jangan tulis dalam coding. 10, 5, 3 jangan tulis dalam coding. Okay. Yang jadi bodoh. Okay. System dot out dot print. Okay. Ni tak boleh print line. Ni print. Kalau print line nanti kelip tu berada di sebelah bawah. Kalau print line nombor 10 ni akan berada di bawah. Nombor 5 akan berada di bawah. Nombor 3 akan berada di bawah. That's why saya tulis system.out.print. Okay. Okay, apa ayat yang kita tulis kat situ? Enter A. Okay, kita kena tiru sebiji kan? Okay, kita lihat balik. Enter A, jarak, nota bertindih, jarak. Okay. Mana tadi? Enter A, jarak, nota bertindih, jarak. Right. Tirulah sebiji. Okay. Kemudian saya ke dalam sikit. Okay. Saja nak bagi markah indent. Okay, enter A ni masuk kat mana? Masuk kat length. Okay. Equal to SC. Sebab nama scanner ni SC. Kalau nama scanner tu ABC, buat ABC. Okay, SC dot next double. Kurungan semicolon. Okay. Oleh kerana ABC adalah benda yang sama, untuk mencepat-cepatkan, kamu copy. Okay. Enter bawah. Ke tepi balik. Okay, paste. Okay. Jangan jadi bodoh. Kau sekolah tak? Itu cakap Azwan Ali kan? Copy paste je lah. Cuma kita tukar-tukar sajalah. Okay. B. Okay. B adalah width. Tukar. WIDTH. Okay. Yang C apa? C adalah radius tadi. Okay. Radius. Okay. Sebelum kamu proceed, kamu lihat ejaan. Betul tak? Nama variable aku length. Atas ni ejaan length. Betul. Ini width. Ejaan ni width. Betul. Ni radius. Ejaan sini radius. Betul. Okay. Perfect. Check satu-satu macam tu. Okay. Sekarang ni kita nak pergi ke bahagian seterusnya. Kita bagi bahagian formula. Okay. Formula. Okay. Mula-mula kita nak kira formula area of rectangle. Area of rectangle kita kira dia sebagai length darab tekan asterisk, okay, width. Okay, kemudian area of circle equal to, ni nak gunakan final, kita nak gunakan yang ni. Okay, constant. Okay, untuk gunakan constant, kamu hanya ambil perkataan pi saja. Okay. 3.142 ni jangan ambil. Okay. Sebab kita dah declare dekat bahagian atas. So, bila dalam rumus, kita hanya ambil pi saja. Kita tahu area of circle adalah pi r squared. Okay. So, kita tulis perkataan pi. Okay. Tak payah tulis 3.142. Tak payah. Sebab kita dah declare sini pi adalah 3.142. Kamu hanya tulis pi sahaja. Okay. Okay. Darab. Okay, darab mana? Darab radius. Darab radius. Semicolon. Okay. And then, kita ada area. Okay. Sekejap, saya nak namakan yang baru Kita buat, okay. Shaded underscore region. Okay. Equal to area of rectangle minus area of circle. Okay. Okay, semicolon. Okay, kita check dulu sebelum kita proceed. Area of rectangle ada tak ke atas? Ada. Okay, length dengan width ada tak? Length ada, width ada, sama. Ejaan dia mesti sama. Check ejaan dulu. Area of circle, pi ada. Radius, ejaan sama tak ke atas? Sama. Kemudian area of rectangle ada, circle lah. Yang ini tak ada. Yang ini tak ada, kamu kena adakan lah. Okay. Kamu boleh sambung kat sebelah sini. Atau kamu nak tulis sebelah bawah ni pun tak ada masalah. Okay.
Jadi, saya kata, saya masukkan variable baru yang belum tulis, shaded region. Okay, shaded region. Okay. Okay, saya ke bawah sikit. Okay, next. Kita buat output statement. Output statement. Okay, output statement ni kalau kamu lihat, okay, kita kena buat system.out.println. Yang ni println println. Okay, kita lihat balik soalan. Okay, lepas enter A, enter B, enter C ada satu garis kosong, satu ruang kosong, satu baris kosong. Baru tulis area of shaded region is. Okay, jadi macam ni kita nak buat baris kosong tersebut. Ingat kita pernah belajar escape sequence. Backslash n. Backslash ni adalah kecerunan negatif ya. Ni kecerunan negatif. Yang ini, okay, yang ini kecerunan positif. Ini untuk komen. Okay, untuk escape sequence kecerunan negatif, kita panggil backslash. Ini kita panggil slash. Okay, okay, tulis slash n supaya kita buat apa? Sorry. Kita buat baris baru. Okay, baris baru yang kosong. Kemudian baru kita tulis area of shaded region is. Okay, area of shaded region is. Spacekan. Kalau kamu tak spacekan, nanti dia akan melekat dengan nombor. Okay. And then kita nak panggil siapa? Kita nak panggil variable shaded region. Jadi nak panggil mesti letak tanda plus. Okay. Ejaan mesti sama. Shaded underscore region. Okay. Kemudian tutup semicolon. Bila tutup, okay, ingat semi double quote ni hanya sampai sini saja. Okay. Maknanya tulisan tu keluar sampai sini saja. Yang shaded region ni bukan tulisan yang keluar dekat skrin macam ni. Mana keluar dekat skrin, dia ambil jawapan daripada shaded region. Okay, jangan kamu letak double quote kat situ. Jangan letak double quote pada bahagian variable ni. Ni variable. Pak ni, ni variable. Mana letak variable dekat dengan double quote? Okay. Lagi ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Okay, jadi kita berhenti di situ. Macam mana nak stop? Okay. Buatlah 2 kali bracket macam ni pun tak apa. Dan dia nak tambah end of program. Okay, cantik. Okay. Okay. Kita cuba dulu. Okay. Save kan. Saya nak save macam mana? Saya copy nama kelas ni. Klik kanan. Copy. Supaya kita tidak salah type. Okay. Saya cari semester 2. Amali saya save kat sini lah. Allah. Dah ada yang lain. Sekejap ada set lain. Saya kena delete dulu. Sebentar. Banyak sangat file saya. Okay. Kena delete yang lama ni dulu. Okay. Okay, saya copy balik. File, save as. Okay, saya nak save kat mana tadi? Okay, kat folder yang saya nak lah. Okay, Amali. Saya save kat sini, padam tu, dokumen 2. File name ni klik kanan, paste. Okay, pastikan save as type Java. Okay, check balik, betul tak? Alright, save. Okay, dah dapat 2 markah, tulisan akan jadi kecil balik. So, kamu besarkanlah tulisan balik. Properties, klik kanan. Properties, saya klik 24. Okay. Right. Kita compile dulu. Mungkin saya ada salah, setercici apa-apa. Biasalah. Saya pun mungkin ada salah. Okay, itu completed successfully. Okay, betul. Okay, sekarang ni saya nak tambah markah untuk komen. So, saya kata bahagian atas tadi tulis apa? Okay, kamu boleh tulis slash ataupun tulis macam ni. Okay, slash. Okay, star. Mana star? Okay, name. Name. Kamu buat. Okay, name kamu lah. Kamu buatlah name kamu. Zuhairi Abdul Aziz. Okay, kemudian
Saya rasa baik buat slash lah. Kemudian kamu buat apa, practical. Let's say saya kelas MT1. Okay. Dan nak buat apa? IC number. Okay. XX dash XXXX. Okay. Kemudian matric number. Ini 4 ni yang penting ya. Patut semua tahu. Matric number. Okay. MS XXX XXX. Okay. Kemudian kalau nak buat border, buatlah slash. Okay. Buatlah corak apa-apa kamu nak buat. Okay. Banyak sangat corak dalam ni. Okay. Saya nak buat mana tanda asterisk. Okay. Asterisk sampai sini. Alright. Okay. Kat sini pun saya nak buat. Pasti dah buat asterisk tu hujungnya mesti slash balik. Kamu tak tekan slash nanti compile tak jalan. Okay. Okay. Kurang lah Okey. Tapi itu bukannya tujuan utama kita. So kita boleh tulis kat sini kalau import Java ni kita kata import Java import scanner from Java file, Java library. Okay. Yang ini kita boleh kata create object from scanner. Okay. Yang ini yang constant ni kita boleh cakap create. Tak nak create lah. Declare pi as a constant. Okay. Kemudian bahagian sini kita boleh kata input the length. Okay. Yang ini kita boleh kata input the width. Yang ini kita boleh tulis input the radius. Kalau yang ini apa yang sesuai? Ini adalah read. Ini read ya. Yang ada next double tu read. Read the length. Okay. Yang ini read the width. Okay. Yang ini read the radius. Okay, formula ni okay, nak tambah-tambah pun boleh lah area of rectangle. Okay, yang ini kita boleh kata area of circle. Okay, yang ini kita boleh cakap area of shaded region. Okay, cukuplah ni. Itulah dipanggil comment. Okay, kita save dulu. Okay, dan kita compile kalau ada kesalahan. Tak ada. Okay, cantik. So baru kita uji. Kita uji. Program to calculate the area of shaded region. Kita check balik sama tak? Program to calculate the area of shaded region sama. Ada corak. Enter A 1053. Inilah kata sample output. Kita tiru balik apa yang dimasukkan. 1053. Okay. Kita masukkan 10.
masukkan 5, masukkan 3. Okey, betul lah. Selang satu area of shaded region. Region salah is 21.722. 21.722. Okey, jadi saya pangkal balik. Okey, saya betulkan balik saya punya this one. Right, saya save. Ingat, bila kamu save, betulkan balik, semua kena compile balik. Compile balik. Right, saya pergi try untuk yang kedua. 862. Okey, 862. Okey, saya pergi tools. Okey, run Java. 862. Okey, 35.432. Tengok balik. 35.432. So, saya punya program ni betul. Okey. Betul. Dan bila kamu nak hantar dekat saya, kamu akan jumpa dua nama kan? Satu Java file, nampak ni Java file, satu class file. Dalam Google nanti kamu akan hantar Java file saja. Okey, yang class ni .class ni jangan hantar. Okey, saya nak satu file saja hantar. Okey. So itu contohlah macam mana nak dapatkan perfect 30 markah yang akan menjadi 15 markah. Okey, saya harap video ini akan membantu kamu untuk menjawab soalan praktikal pada minggu depan. So tak boleh tengok nota, tak boleh tengok internet, tak boleh tengok buku, tak boleh tengok handset. Kamu kena hafal coding tu. Macam mana nak buat. So kalau ada masa, saya akan hantar lagi satu soalan supaya kamu dapat buat sendiri. Okey, cuba buat sendiri. Okey, sekian saja untuk tips menjawab soalan practical test 1.